Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan bagaimana nak menghapuskan data daripada tabel MySQL menggunakan PHP dan HTML, insya-Allah. Sebelum itu saya ingin kongsikan satu kata-kata hikmah yang berbunyi, ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buahnya. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buahnya. Pohon yang tak ada buah ni adalah pohon yang tidak memberi manfaat yang banyak kepada manusia lah maknanya. Jadi di sini apa yang dimaksudkan adalah ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan memberi manfaat ataupun kebaikan kepada orang yang menimbanya. Okay? Ilmu tu tak akan berkembang dan ia juga tidak akan kekal dalam diri kita. Lama kelamaan ilmu yang tidak diamalkan itu akan hilang perlahan demi perlahan. Samalah seperti ilmu pengaturcaraan. Jika kita hanya cuba untuk fahami tetapi tak digunakan dan tidak dipraktikkan, maka kita tidak akan dapat menguasainya. Lama kelamaan apa yang kita fahami itu akan pudar sedikit demi sedikit sehinggalah ia terus lenyap daripada akal kita. Jadi apa yang penting di sini adalah apa yang kita pelajari itu kita kena beramal dengannya supaya ianya kekal dan dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, artinya sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi apa saja ilmu yang kita ada itu kita cuba amalkan walaupun sikit, sedikit demi sedikit secara istiqamah, maka insya-Allah akan ada keberkatan daripada ilmu yang kita amalkan itu. Wallahu a'lam. Baik. Bagi membolehkan kita untuk menghapuskan mana-mana data yang ada dalam tabel MySQL, dalam contoh ini kita gunakan tabel kita iaitu student. Untuk membolehkan kita menghapuskan mana-mana data dalam tabel student ini, maka kita perlu tahu SQL statement yang digunakan untuk menghapuskan data iaitu delete SQL. Jadi untuk tahu format bagi delete statement dalam SQL, kita akan Google macam biasa, SQL delete. Ya. Dan macam seperti biasa, saya tukar untuk menggunakan contoh daripada rujukan Laboratory School. So kita klik link yang paling atas. Di sini dia berikan kita format dan juga contoh, ya, boleh tengok sendiri. Formatnya adalah delete from table name where nama kolom bersamaan dengan value. Okay. Delete from table name bermaksud kita nak delete daripada table name. Dalam kes ini adalah student. Delete from student. Where di sini adalah bagi menentukan data mana yang kita ingin delete. Okay, data mana yang ingin kita delete. Jadi di sini ada condition lah yang berkaitan dengan kolom. Okay. Jika kita ingin mendelete atau menghapuskan hanya satu data sahaja, maka kita perlu memberikan satu value yang unik daripada data tersebut. Dalam kes ini kita akan gunakan student ID. Contohnya kita nak delete data Usamah bin Zaid yang terakhir sekali ni. Okay. Dan Usamah bin Zaid ini adalah student ID 8. Jadi kita akan bagi tahu dalam SQL statement bahawa kita nak delete data yang mana student ID-nya adalah 8. Okay, jadi pergi ke SQL. Cuba kita buat delete statement. Delete from table name. Delete from, kata kat sini, delete from table name. So, table name-nya adalah student. Kemudian, where, dan kita letak condition-nya. Where student ID sama dengan 8 merujuk kepada Usamah bin Zaid. Jadi di sini kita beritahu kepada SQL kita nak delete daripada table student yang mana student ID-nya adalah 8. Tekan butang go. Do you really want to delete? Ini hanyalah satu confirmation. Kita klik OK. Dan alhamdulillah dia kata one row deleted, maknanya satu row telah dipadamkan ataupun dihapuskan. Tengok balik dalam table ni, maka Usamah bin Zaid telah pun dihapuskan daripada table student. Baik, sekarang kita ingin melaksanakan penghapusan data menggunakan PHP dan HTML. Jadi di sini
kita ingin menambah fungsi dalam file view.php. Kalau kita buka view.php di sini, view.php akan memaparkan semua data yang ada dalam table student. Dan dalam tutorial yang sebelum ini kita ada buat action update yang mana kita boleh update mana-mana data daripada table ini. Dan pada kali ini kita nak tambah satu lagi action, iaitu delete. Okay, kita buka dia punya source code dia. Okay, ini code bagi view.php. Sebelum ini kita telah menambah satu kolom ya, kolom action, dan kita letakkan dalam kolom action itu satu pautan kepada file update.php. Pada masa yang sama kita hantar student ID. So bila kita tekan pautan update, dia akan pergi ke update.php dan bawa student ID, dan dalam file update.php dia akan buat arahan seterusnya bagi mengupdate lah. Pada kali ini kita nak menyambung, kita nak menambah, iaitu pautan bagi menghapuskan data, ataupun kita nak letak kat sini delete ya. Yang mana kalau kita klik pautan delete, maka kita akan pergi ke satu page yang baru, dan page yang baru, dalam page yang baru itu kita akan buat SQL statement untuk menghapuskan data berdasarkan student ID yang dihantar. Baik, di sini saya akan menyambung href sama dengan delete. File yang baru tu namanya delete.php, kita akan buat nanti. Dan kita juga akan menghantar student ID samaan W ya, dan pautan ini kita namakan sebagai delete, dan tutup pautan. Cuba kita simpan file ini dan kita lihat paparannya. Ya, sekarang table ini telah ditambah dengan satu lagi value dalam kolom action, iaitu delete. Jika perhatikan pautan di bawah ini akan keluar nanti. Kalau saya pergi ke delete yang atas sekali, dia akan keluarkan arahan supaya pergi ke file delete.php dan membawa student ID sama dengan 1. Kalau pergi ke Siti Khadijah, dia akan bawa student ID sama dengan 3. Kalau pergi ke Siti Aisyah, dia akan bawa student ID sama dengan 7. Bergantung kepada student ID bagi setiap guru. Jadi sebelum kita boleh klik butang delete ni, pautan delete, kita kena bangunkan terlebih dahulu file delete.php. Baik, saya akan buat satu paparan yang baru. Kita savekan sebagai delete.php, dan dalam file ini kodenya sangat ringkas, tidak ada paparan, hanya PHP code sahaja. Dalam file ini yang pertama sekali yang ingin kita buat adalah seperti biasa, kita akan buat connection kepada MySQL database menggunakan MySQLi Connect. Kemudian barulah kita bangunkan SQL query. SQL delete statement ya. Tapi sebelum kita boleh buat SQL delete statement itu, kita kena dapatkan dahulu student ID yang dihantar daripada file view.php tadi. Saya buat satu variable baru namanya A bersamaan dengan $_get student ID. Yang mana student ID ni kita dapatkan daripada pautan URL yang dihantar daripada view.php. Bila dah dapat A ataupun student ID tadi, barulah kita boleh bangunkan kita punya SQL statement. Okey. Jika kita rujuk kembali kepada WT School, formatnya adalah delete from table name where some column equals to some value. Okey. Jadi di sini kita buat delete from table name kita adalah student, where student's ID equals to A. Okay. Jadi kita nak delete data daripada table student yang mana student ID nya adalah A, dan A ini kita akan dapatkan daripada URL string ke atas, yang mana URL string itu dihantar daripada file view.php. Setelah kita dah bangunkan dia punya SQL statement, barulah kita laksanakan SQL itu menggunakan MySQLi query. Dan akhir sekali, setelah data telah di-delete menggunakan SQL statement tersebut, kita ingin kembali secara automatik kepada file view.php supaya pengguna boleh nampak straight away yang mana data yang telah di-delete itu
hilang daripada table. Cuba kita savekan dan kita kembali kepada table kita. Okay, refresh. Jadi katakan kita ingin mendelete Siti Khadijah nombor 3. So kita pergi ke pautan delete bagi row Siti Khadijah, dan jika kita lihat di bawah ini, dia akan pergi ke delete.php dan dia akan membawa student ID bersamaan dengan 3. Tekan butang delete dan secara automatik Siti Khadijah telah pun dihapuskan daripada table student. Sekali lagi saya tunjuk, katakan kita ingin mendelete Uthman bin Affan, dia akan, jika dilihat pautan di bawah ini, dia akan pergi ke delete.php dengan membawa student ID sama dengan 5 dan dia akan mendelete menggunakan SQL statement. Seterusnya, Uthman bin Affan akan terhapus daripada table. Jika kita lihat kembali kod kita, jadi yang dihantar di atas pautan, dihantar atas pautan delete.php, tanda soal student ID sama dengan berapa jumlahnya itu, maka nombor student ID itu akan diterima di sini. Get student ID dia akan ambil daripada pautan dan diumpukkan ke dalam A, dan A ini akan digunakan dalam where statement. Where student ID sama dengan A, maka student ID tersebut akan di-delete daripada table student dalam database Uniza. Alhamdulillah, sekian saja tutorial bagi penghapusan data menggunakan PHP. Ianya sangat simple dan ringkas. Diharapkan anda semua faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. Jika tak faham, boleh ulang-ulang video ini seberapa banyak yang anda mahu. Dan kalau tak faham juga, insya-Allah anda masih boleh bertanya dengan saya di bahagian komen di bawah ini, ataupun mungkin boleh email ataupun SMS ataupun apa saja. Hubungi saya bila-bila masa, insya-Allah. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.